Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. InsyaAllah pada hari ini saya akan menceritakan tentang Wallahul khalqus syai'. Allah mencipta segala sesuatu. Sebelum itu, suka saya ingatkan untuk memperkenalkan diri saya. Saya Farhan Aidil bin Faisal dari Diploma Pengajian Islam dan Teknologi Maklumat semester yang kedua dengan nombor matriks 063999. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut suatu takdir yang telah ditetapkan. Dari pengertian dan ayat di atas, maka didapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan segala sesuatu dengan aturan yang pasti dan ukuran yang tertentu, bukan kerana suatu kebetulan. Kadar tersebut juga dituangkan ke dalam bentuk hubungan sebab dan akibat yang tidak akan berubah dan berselisih, yang bermaksud dari sebab hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan kadarnya masing-masing. Di situ terdapat ukuran dan aturan yang mengakibatkan terwujudnya sesuatu. Adapun secara istilah, kadar dapat difahami sebagai ilmu ataupun teori Allah Subhanahu Wa Taala yang meliputi ukuran dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, tidak ada satu pun baik di langit ataupun bumi, kecil ataupun besar, kecuali akan terjadi ataupun berlaku sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah dijelaskan dengan erti baik dan juga jahat. Tidak syak lagi Islam itu memang baik dan sedangkan jahil dan kufur itu jahat. Islam adalah akidah dan perbuatan yang lahir daripada seorang manusia. Demikian juga kejahilan dan kekufuran, iaitu lahir dari perbuatan seseorang. Pada akhir zaman ini terdapat seberapa banyak berita yang menunjukkan manusia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana manusia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluk lain seperti memuja jin atau syaitan dan penyembahan berhala. Ini juga menunjukkan mereka ini jahil dalam akidah Islamiah dan perlu diberikan pendedahan terhadap akidah yang berlandaskan syariat yang betul. Terdapat dua persoalan yang timbul daripada tajuk ini. Persoalan yang pertama, seorang manusia tidak menjadikan perbuatan dirinya sendiri seperti yang dijelaskan. Dia memilihnya. Adakah yang menjadikan iman dalam diri seorang manusia ialah Allah Ta'ala? Adakah yang menjadikan kejahilan dan juga kufuran dalam diri manusia juga ialah Allah Ta'ala? Maka jawapannya adalah ya. Manusia yang memilih iman, Allah menjadikan dalam dirinya iman dan redha iman itu pada dirinya. Mereka yang memilih kufur dan kejahilan, Allah juga jadikan dalam diri mereka jahil dan kufur, dan Allah tidak redha jahil dan kufur itu pada diri mereka. Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat kelima yang bermaksud, maka ketika mereka berpaling daripada kebenaran yang mereka sendiri mengetahuinya, maka Allah palingkan hati mereka daripada mendapat hidayah dan juga petunjuk. Firman-Nya lagi dalam surah Az-Zumar ayat ke-7 yang bermaksud, Dia tidak redha atas hamba-hambanya yang berkeadaan kufur. Maka dengan ini kita dapat mengetahui bahawa antara perkara harus bagi Allah ialah menjadikan kebaikan dan juga menjadikan kejahatan. Dia mencipta apa yang Dia kehendaki. Kemudian kita pergi ke persoalan yang kedua. Persoalannya yang sering didengari adalah begini. Sifat berkehendak yakni iradah Allah menentukan sesuatu dengan beberapa ciri yang harus dipunyai oleh sesuatu itu. Contohnya, manusia boleh berlaku kepadanya iman dan kufur, ilmu dan jahil. Adakah sifat kehendak Allah yakni iradah itulah yang menentukan orang mukmin dengan iman, orang kafir dengan kekufuran, orang alim dengan ilmu dan orang jahil dengan kejahilan? Okey. Jawapannya mudah saja. Benar sedemikian. Orang mukmin beriman dengan limpah kurnia Allah dan kehendaknya. Orang alim ada ilmu dengan kehendak Allah dan rahmatnya. Orang kafir tidaklah menjadi kufur, keluar daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang jahil iaitu orang yang tidak mengetahui hakikat sesuatu, sama ada tidak langsung atau dia tahu sesuatu tetapi bercampur aduk. Orang ini sekiranya Allah mengkehendaki, tentu Allah memberikannya ilmu. Okey,
Allah telah berfirman di dalam suratul Kahfi ayat yang ke-17, "Man yahtadillahu fawal muhtad." Jika Allah memberi petunjuk kepada sesuatu itu, dialah yang dapat petunjuk. Macam itulah penjelasan untuk ringkasan persoalan ini. Masalah ini dibincang oleh para ulama yang disebut sebagai masalah Allah menjadikan perkara baik dan buruk, al-hasan wal qabih. Maksud baik al-hasan ialah perkara yang tidak memberi kesan tidak baik atau sesaan. Perkara jahat al-qabih pula ialah perkara yang membawa kesan sesaan atau tidak baik, sama ada segera atau kemudian hari. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah berpegang baik dan buruk itu ialah kejadian Allah dan ciptaannya serta kehendaknya. Allah redha akan perkara yang baik, manakala Allah tidak redha perkara yang keji. Manusia pula dihisap menurut pilihannya. Pendapat ini mungkin kelihatan janggal, tetapi inilah yang sebenarnya. Ini disebabkan sekiranya kita tidak berpendapat sebegini, implikasi daripada menafikannya ialah sebahagian perbuatan itu bukanlah daripada kejadian Allah dan sebahagiannya bukanlah dengan kehendak Allah, sedangkan itu tidak betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78 hingga 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan kalau mereka beroleh kebaikan iaitu kemewahan hidup, mereka berkata adalah dari sisi Allah, dan kalau mereka ditimpa bencana, mereka berkata ini adalah daripada sesuatu nahas yang ada padamu. Katakanlah wahai Muhammad, semuanya itu kebaikan dan bencana adalah berpunca dari sisi Allah. Maka apakah yang menyebabkan kamu itu hampir-hampir tidak memahami perkataan iaitu nasihat dan pengajaran? Apa jua kebaikan ataupun nikmat dan kesenangan yang engkau dapati, maka ia adalah daripada Allah, dan apa jua bencana yang menimpamu, maka ia adalah daripada kesalahan dirimu sendiri. Dan kami telah mengutus engkau wahai Muhammad kepada seluruh umat manusia sebagai seorang rasul yang membawa rahmat, dan cukuplah Allah menjadi saksi dan membuktikan kebenaran hakikat ini. Ayat yang pertama menyebut nikmat dan nikmat iaitu bencana, itu datang daripada Allah Ta'ala. Ayat yang kedua menyebut nikmat itu limpah kurnia daripada Allah, dan nikmat iaitu bencana itu dengan sebab usaha manusia itu sendiri. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Maksudnya, dan apa jua yang menimpa kamu daripada sesuatu kesusahan atau bala bencana, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Surah Asy-Syura ayat 30. Allah menyandarkan nikmat bencana kepada diri manusia, kerana diri manusia itulah yang menyebabkan berlaku sesuatu, sekalipun pembuat perbuatan itu yang sebenarnya ialah Allah Ta'ala, supaya mengajarkan kita adab dengan Allah Ta'ala. Tetapi kita tidak lupa bahawa manusia akan dikira dan dinilai apa yang dipilihnya. Justru, isu tentang usaha Al-Kasbu tidak sama dengan kes menjadikan perbuatan sebagaimana yang telah disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang dapat kita peroleh di akhir perbincangan ini iaitu di bawah tajuk Allahul Khaliqus Syai', ialah Allah ialah pemiliknya ataupun pencipta segala sesuatu. Dialah yang menghidupkan, mematikan, memberi manfaat dan mendatangkan hukum mudarat, dan dia juga menerima doa setiap daripada manusia, yang mana kita jika hendak menukar suatu takdir ialah dengan dua cara, iaitu dengan usaha dan doa. Jadi semua perkara yang berlaku
adalah di tangan Allah SWT, iaitu di bawah penguasaannya. Jadi Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, yang bermaksud wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah SWT. Wallahu huwal ghaniyul hamid, yang bermaksud dan Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Sekian yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu juga datang daripada Allah SWT, namun berpaksikan ke atas kesalahan ataupun kesilapan kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.